Amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'd. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak Ustazah Nur Fatimah Syari. Terima kasih banyak-banyak kepada pihak Unit Hal Ehwal Islam Pusat Islam UiTM Sabah, seluruh barisan pengurusan tertinggi, para pensyarah yang saya hormati, staf kaki tangan UiTM Sabah, serta para pelajar, siswa-siswi yang turut sama menonton pada malam yang diberkati, malam 24 Ramadan Al-Mubarak. Terima kasih banyak-banyak kerana memberikan masa anda yang sangat berharga untuk beribadah pada malam ini dengan mendengar majlis ilmu dengan topik tadabbur surah Al-Qadar. Masa yang ada tidaklah banyak mana, izinkan saya berkongsi 5 perkara istimewa yang terkandung di dalam surah Al-Qadar. Ya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan yang kelima saya telah akronimkan untuk memudahkan ingatan adik-adik, untuk memudahkan ingatan rakan-rakan semua, iaitulah Qadar, Q-A-D-A-R. Mudah-mudahan dengan akronim ini dapat membantu pukul 10.40 sekejap lagi, 10.30 kejap lagi, ya, boleh ingat ya dalam fikiran anda apakah 5 keagungan, 5 keunikan, 5 keistimewaan dalam surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. Sadaqallahul azim. Pasti semua menghafal surah Al-Qadar, dan kita telah dijemput Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan 10 malam yang terakhir. Mudah-mudahan semua mempunyai tenaga yang lebih baik daripada 20 hari 20 malam yang telah kita lalui. Ya, tenaga, stamina dan keyakinan yang lebih baik daripada 20 Ramadan yang telah kita lalui. Kerana rugilah sesiapa sahaja yang tidak menyertai keberkatan yang Allah Ta'ala gandakan bersama dengannya malam Lailatul Qadar yang dirahsiakan, yang penuh dengan misteri, dengan hikmah tertentu. Ada sebab-sebab tertentu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengumumkan secara tepatnya ya bilakah sebenarnya malam Al-Qadar. Jadi akronim yang pertama adalah huruf Q. Quran itu menakjubkan. Al-Quran itu menakjubkan. Sebab apa? Sebab ia adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sama sekali tidak mampu ditiru oleh makhluk. Banyak benda kita boleh bincang mengenai kehebatan Quran, tetapi cukuplah saya kongsi satu ayat yang menunjukkan kesan Al-Quran kepada alam ini. Seandainya alam ini dikurniakan kepadanya akal dan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, ya saudara-saudari semua, dalam surah Ar-Ra'd, surah 31 ayat 13. Mari kita dengar elok-elok bagaimana hebatnya Al-Quran yang menjadi ayat pertama suratul Qadar. Allah Ta'ala sebut sesungguhnya kami menurunkannya. Allah tidak sebut Al-Quran secara jelas. Allah Ta'ala sebutnya dalam ayat pertama. Kata para ulama, kerana untuk mengagungkan Al-Quran, kerana kemuliaan Al-Quran, kerana sudah terkenal Al-Quran, sudah tertanam Al-Quran dalam benak sanubari mukmin, maka dengan maha bijaksananya Allah Ta'ala dengan sengaja tidak menyebut pun Al-Quran dalam ayat yang pertama, sebagaimana Allah Ta'ala sebut di banyak ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran. Inna anzalnal Quran wa nunazzilu minal Quran. Tetapi tiba-tiba mengejutkan dalam ayat yang pertama
Allah Ta'ala tidak berbicara lagi tentang Lailatul Qadar. Allah Ta'ala berbicara tentang Al-Quran. Tetapi Al-Quran itu sendiri Allah Ta'ala menyebut dengan lafaznya. Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Lalu kenapa tidak disebut Quran? Kerana Al-Quran walaupun tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sengaja Allah Ta'ala tidak sebut Al-Quran kerana mengiktiraf kemuliaan Al-Quran yang sudah tertanam dalam benak hati sanubari orang-orang beriman selepas 20 Ramadan berlalu. Selepas 20 Ramadan berlalu, tidak disebut pun kami kenal siapa dia. Bukankah ini seumpama walillahil mathalil a'la? Ia seumpama orang yang sudah sangat terkenal sampai tidak perlu diperkenalkan. Biasa kan ayat-ayat pengurusi majlis, penceramah ini sudah tidak perlu diperkenalkan lagi, semua sudah mengenalinya. Ini menunjukkan dia sudah terkenal. 20 Ramadan yang berlalu sudah cukup menunjukkan kemuliaan Al-Quran, keagungan Al-Quran, dan paling penting Al-Quran sudah tertanam dalam benak sanubari hati orang-orang beriman sehingga tidak perlu disebut-sebut. Ia sudah tertanam dalam hati orang beriman. Al-Quran sudah sangat rapat dalam hati orang-orang beriman selepas 20 Ramadan berlalu. Soalannya, adakah kita, ya, para pelajar di UiTM Sabah, para pensyarah di UiTM Sabah, dan saya sendiri khususnya, sudah benar-benar merasakan kehebatan Quran? Alam ini seperti gunung, seperti bumi, dan seperti mayat. Lihat apa kesan seandainya tiga makhluk ini dikurniakan Allah akal dan hati. Maka inilah yang berlaku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Suratul Ra'du ayat 13. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta balillahil amru jami'ah. Dan seandainya adanya satu perkara yang dibacakan daripada langit turunnya yang boleh menyebabkan gunung beralih daripada kedudukannya, atau bumi boleh terbelah, atau mayat boleh berkata-kata, itulah Al-Quran. Nak katanya tuan-puan sekalian, seandainya gunung dianugerahkan apa yang dianugerahkan kepada kita, akal dan hati, maka Al-Quran akan menyebabkan gunung berkenaan bergerak ketakutan daripada lokasi asal, kerana ketakutan dengan pesan-pesan yang penuh peringatan, mundirin dalam Quran. Betapa itu akan terjadi pada gunung bila dikurniakan akal dan hati. Itu kesan tadabbur gunung. Kesan tadabbur bagi bumi pula adalah terbelah, lalu terhasilnya sungai dan kebun, berlakunya kehidupan. Itu terjadi kepada bumi seandainya bumi dikurniakan akal dan hati. Dan mayat yang sudah mati, yang akal sudah tidak function, hati sudah tidak function, seandainya dianugerahkan kepada mayat yang sudah mati akal dan hati, mereka pasti akan bercakap-cakap tentang kehebatan Al-Quran. Benarnya Al-Quran bila menceritakan tentang alam akhirat, benarnya Al-Quran bila bercerita tentang alam barzah, mayat akan berkata mengiyakan kebenaran Quran. Tetapi balillahil amru jami'ah. Allah Ta'ala tidak memutuskan untuk gunung, bumi dan mayat dikurniakan dua perkara berkenaan. Tetapi manusia dikurniakan dua perkara berkenaan. Maka tanya soalan, ada tak kesan Al-Quran yang dibacakan seperti gunung? Maksudnya beralih diri kita daripada keadaan yang kurang baik kepada keadaan yang lebih baik, takut kepada Allah, min khasyatillah. Ada tak berlaku peralihan dalam karakter perangai kita akibat daripada Al-Quran yang sudah 20 juzuk lebih kita lalu? Ada tak Al-Quran menyebabkan hati kita mengalami kehidupan selepas kematian? Seperti bumi tadi terbelah lalu menghasilkan air dan terhasillah kehidupan kebun dan tanam-tanaman. Ada tak hati kita berkeinginan nak sebarkan kebenaran Al-Quran seperti mayat berkata-kata akibat daripada dikurniakan akal dan hati? Jadi Suratul Ra'du ayat
13 tadi mengajar kita Quran itu menakjubkan. Sebab itulah suratul Qadar ayat yang pertama menyebut keagungan Quran sebelum keagungan malam Al-Qadar. Semua kita kena maklum bahawasanya malam Al-Qadar menjadi mulia kerana menumpang kemuliaan Al-Quran yang diturunkan. Kerana malam Al-Qadar itu adalah malam yang sebagaimana diceritakan dalam surah Ad-Dukhan, nanti kita pergi pada surah Ad-Dukhan, ya, ia adalah malam Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat. Sebelum daripada Al-Quran diturunkan, ia hanyalah malam antara Allah Azza wa Jalla memutuskan keputusan-keputusan, menyelaraskan keputusan-keputusan kepada para malaikat. Tiada kena mengena dengan manusia di atas muka bumi. Manusia tidak tahu menahu tentang adanya malam Al-Qadar. Tetapi Allah Ta'ala telah menjadikan malam Al-Qadar menjadi sangat mulia apabila malam itu dipilih Allah untuk Al-Quran diturunkan. Sehingga ia bukan hanya malam untuk malaikat, tetapi malam untuk hamba-hamba Allah mendapat kelebihan. Kalau malaikat, malam Al-Qadar, mereka dapat melihat kekuasaan Allah. Mereka takjub dengan pengetahuan Allah. Di mana Allah maha mengetahui daripada sekecil-kecil daun yang gugur pada waktu bila di lokasi mana dalam satu tahun. Sehinggalah kepada sebesar-besar peristiwa, barangkali peperangan, pertumpahan darah di sana sini. Semua dari Lauh Mahfuz, dalam satu tahun yang akan berlaku, Allah Ta'ala beritahu kepada para malaikat. Dan para malaikat, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat kagum dengan pengetahuan Allah yang sangat tepat tentang apa bakal terjadi di masa mendatang. Itu cerita dulu. Tetapi bila Quran diturunkan, kehebatan malam itu menjadi berganda-ganda, menjadi sangat mulia, sampai disebut 3 kali dalam suratul Qadar. Dan manusia atas bumi menumpang barakah malam Al-Qadar. Ibadat mereka menjadi luar biasa pahalanya pada malam berkenaan. Terima kasih Al-Quran. Jadi ini Q. Yang kedua, A. A ini adalah adanya pengulangan perkataan Lailatul Qadar dalam surah Al-Qadar. Ini menarik. Kerana pengulangan ini bukan sekadar mengisyaratkan kelebihan malam Al-Qadar tidak terhenti sampai kiamat. Pengulangan ni, bila berulang Lailatul Qadar ayat pertama, ayat kedua pun sebut Lailatul Qadar, ayat ketiga pun sebut Lailatul Qadar. Saudara-saudari, kalau buat ayat dalam bahasa Melayu, jarang kita ulang sampai 3 kali. Sebagai contoh, ayat pertama, malam ni kita bertemu Ustaz Sya'ari. Ayat kedua, Ustaz Sya'ari ceramah pasal surah Al-Qadar. Ayat ketiga, Ustaz Sya'ari menghadapi masalah teknikal wifi. Contohlah ni. Tak perlu sampai sebut nama saya 3 kali. Tak ada keperluan. Biasanya orang akan buat ayat pertama malam ni bersama dengan Ustaz Sya'ari. Ayat yang kedua dia kan, dia menyampaikan surah Al-Qadar. Ayat ketiga dia menghadapi masalah wifi dia. Jadi kita gunakan dia. Tetapi bila disebut sebanyak 3 kali, ini menunjukkan yang pertama, pengulangan malam Al-Qadar sampai hari kiamat. Setahun sekali akan ada malam berkenaan. Tidak hanya menjadi kelebihan kepada generasi para sahabat yang melihat penurunan Al-Quran. Tetapi pengulangan perkataan Lailatul Qadar, adanya pengulangan ini bukan sekadar pada mengisyaratkan pengulangan barakah malam Al-Qadar kepada umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Tidak sekadar itu. Bahkan ia memberikan maksud Al-Qadar. Perkataan Al-Qadar di dalam Al-Quran, kita akan dapati ada 3 maksud. Beri perhatian, ya. Rakan-rakan, adik-adik yang barangkali mencatat, ya, dan diberikan markah, ya. Ambil perhatian. Qadar itu yang pertama adalah kekuasaan, kemampuan mengatasi, kelebihan ke atas sesuatu. Ini maksud qadar yang pertama. Dan memang banyak ayat-ayat Al-Quran yang tidak lain menisbahkan qadir
hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala ada kelebihan ke atas kita. Dia menguasai kita. Kita tidak berhak untuk mempersoal tindak tanduknya, ya, bahkan kita yang akan dipersoal. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu contoh. Qadir. Dia melebihi kita. Dia mengatasi kita. Kun fayakun, habislah kita. Itu makna pertama. Ada kelebihan. Yang kedua, qadar ini maksudnya miqdar, ketentuan. Ya, sudah ditetapkan, ya, kadarnya, ajalnya. Ya, maksudnya sudah ditentukan yang dia akan start bila dan tamat bila. Ini dipanggil miqdar, seperti Allah Taala berfirman, wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Jadi sudah ditentukan, sudah tersurat dia punya tempoh hayat makhluk. Itu namanya miqdar, yang berasal daripada perkataan qadar. Tadi kelebihan atau kekuasaan. Nombor dua, ketentuan. Tiada sebarang perubahan akan terjadi kepada apa yang sudah ditentukan, yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Yang ketiga, subhanallah, Al-Quran juga mentafsirkan qadar sebagai kesempitan, membataskan rezeki. Sebagaimana Allah berfirman, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah Ta'ala berkuasa untuk meluaskan rezeki kepada sesiapa yang dia mahu luaskan, dan dia berkuasa untuk membataskan, menyempitkan rezeki kepada sesiapa. Jadi tolong ulang, 3K berkenaan kekuasaan atau kelebihan, ketentuan dan kesempitan. Dan subhanallah, 3 makna ini disebut dalam 3 ayat terakhir Suratul Qadar. Iaitulah makna kelebihan ayat yang ketiga, makna ketentuan ayat yang keempat, makna kesempitan pada ayat yang kelima. Mari kita lihat. Ya. Pada ayat yang ketiga, Allah Ta'ala berbicara mengenai malam Al-Qadar, mengatasi malam-malam yang ada yang dinikmati oleh makhluk. Malam Al-Qadar punyai kelebihan, punyai kedudukan yang tertinggi kerana pahala beribadah pada malam berkenaan lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, kita barangkali boleh matematik 1000 bulan ini 83, 84, saya pun lupa, dah 86 tahun. Tetapi kita kena ingat, Allah Ta'ala tidak kata pahala malam tu semuanya 1000 bulan. Allah Ta'ala kata sekurang-kurangnya khairun, lebih baik. Maknanya tidak boleh dibayangkan, tidak ada jumlah, tidak ada matematik boleh membayangkan besarnya pahala beribadah pada malam berkenaan. Ya, bahkan pertuturan orang-orang Arab figurative speech, mereka akan berkata, saya cintai awak untuk 1000 bulan. Bukanlah bermaksud masuk bulan yang ke-1001 cinta sudah tiada. Tidak. 1000 bulan ini menurut figuratif orang-orang Arab, isyaratnya adalah selama-lamanya. Ya, nak kata nak habaq mainnya rakan-rakan semua, pahalanya adalah tidak dapat dibayangkan dengan fikiran betapa Allah mencurah-curahkan rahmatnya pada malam berkenaan. Lalu malam itu punya kelebihan ke atas segala malam-malam yang ada. Yang kedua, malaikat dan Jibril turun membawa urusan-urusan yang telah ditetapkan. Ya, ini menunjukkan malaikat dan Jibril turun, ya, dan mereka ini telah mendapat pengetahuan tentang apa bakal terjadi yang sudah ditentukan dalam tempoh 1 tahun. Malaikat akan turun sebab apa? Fathabbitul ladzina amanu. Salamun. Malaikat turun, malaikat dah tahu apa akan jadi pada fulan bin fulan. Lalu kenapa dia turun? Karena malaikat mendoakan orang-orang beriman agar sabar dengan musibah-musibah yang Allah Ta'ala bakal tentukan. Jadi jangan jadi orang yang cemas, panik dengan pelbagai musibah terjadi, yang mana malaikat sudah diberitahu dalam 1 tahun apa bakal terjadi, bila sakitnya, bila kesempitan kewangannya, bila dia akan kehilangan orang tersayangnya. Tetapi malaikat turun berbondong-bondong, berkeinginan bertemu dengan orang beriman kerana ingin mengungkapkan salam,
sebagaimana malaikat bila mengungkapkan salam kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, apa jadi pada keluarga Nabi Ibrahim? Allah kurniakan berita gembira. Allah kurniakan Nabi Allah Ishak, meskipun baginda umur sudah 100 tahun dan isteri baginda Sarah sudah 90 tahun. So malaikat bila ucap salam, hati-hati ya, dan kita takkan boleh dengar malaikat ucap salam ya, kerana kita bukan berada di alam ghaib. Tetapi nak katanya kelebihan manusia malam berkenaan bila rapat dengan malaikat, malaikat datang kepada dia. Walaupun kita duduk di rumah, tidak di masjid, tidak di surau sebabkan PKP, duduk di rumah pun tak apa ya. Jadi biar malaikat ni mencari kita ya. Tak ada guna kita jadi selebriti popular dekat media sosial kalau penduduk langit tak kenal kita, tetapi penduduk dunia punyalah kenal kita. Lebih baik kita tidak terkenal di muka bumi, tetapi di sisi Allah, wa dzakarahullahu fi man indah. Allah Ta'ala bagi kita ni dikenali oleh para malaikat. Kenapa penting sangat para malaikat? Hari ini juzuk yang ke-23, juzuk 24 Ramadan, kita lalu surah Ghafir, ada doa para malaikat kepada orang-orang beriman, Allah ampunkan mereka. Penting doa malaikat. Nabi Ibrahim alaihi salam boleh jadi orang yang tenang walaupun api marak menjulang di hadapannya adalah kerana bisikan malaikat agar bertenang. Allah Ta'ala akan bagi kamu rezeki keselamatan. So penting malaikat, tuan-tuan. Pernah tak bila diuji dengan musibah, seseorang kelihatan sangat tenang? Sebab fathabbitul ladina amanu. Tentera Badar yang berperang dalam bulan Ramadan, esok nak perang, malam tu tidur lena. Ini satu benda yang aneh. Esok berdepan dengan salah satu antara hidup dan mati. Sangat pelik orang boleh tidur lena. Bila anda dikejar oleh musuh, anda pasti tak boleh tidur lena. Bila anda merasakan esok adalah hari terakhir anda di atas muka bumi, mana mungkin anda boleh tidur lena? Orang yang nak digantung sampai mati esok hari, mana dia akan tidur lena? Memikirkan apa benda dia akan bawa ke alam akhirat. Tiba-tiba tentera Badar boleh tidur lena malam tu, baca suratul Anfal. Allah kurniakan kepada mereka an-nu'as, mengantuk. Jadi nak katanya apa? Malaikat turun untuk memberikan ketenangan pada orang-orang beriman. Ini penting kita dikenali malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, itu adalah A, iaitulah adanya pengulangan perkataan Lailatul Qadar, kerana ada 3 makna pada Al-Qadar dan makna-makna berkenaan disebut dengan baik pada ayat 3, 4 dan 5. Lupa nak sebut 5. 5 tadi kita sebut apa? K yang ketiga adalah kesempitan. Malam tu sangat sempit sebab ia terbatas. Ia hanya malam ya, kita isyak, kita tarawih sampai fardu subuh. Itulah saja waktu yang diberikan malam Lailatul Qadar. Ia sangat terbatas dan muka bumi Allah Ta'ala juga sangat sempit dan terbatas kerana berhimpun para malaikat. Ya, malaikat boleh berhimpun, kita tak boleh berhimpun. Malaikat berhimpun di sana sini bersesak-sesak kerana setahun sekali dapat mengubat rindu menziarahi orang-orang beriman. Orang-orang beriman seperti bintang-bintang yang berkerdipan di langit bagi malaikat. Ya, ketika kita melihat ke arah langit, kita di langit juga diperhatikan oleh penduduk langit, tuan-tuan. Itu A. Okey, itu A. Kemudian kita pergi kepada D. Detik penurunan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Apa maksudnya? Okey, mari saya bawa anda semua kepada surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan menceritakan tentang malam Al-Qadar sebelum Al-Quran diturunkan. Okey, maknanya malam Al-Qadar ini ada 2 fasa. Fasa yang pertama, malam Al-Qadar sebelum Quran diturunkan. Malam Al-Qadar dah ada lama sebenarnya. Para anbiya terdahulu, ya, mereka sudah ada malam Al-Qadar, cuma mereka tak tahu bila malam Al-Qadar dan mereka tidak diberitahu apa terjadi pada malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar adalah malam di mana, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin. Sesungguhnya Al-Quran ini kami turunkan pada malam yang diberkati dan kami sesungguhnya akan terus menerus memberikan peringatan kepada manusia. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itulah akan dipisahkan daripada apa yang sudah ada di Lauh Mahfuz, lalu dipisahkan untuk 1 tahun,
ya diputuskan atau diselaraskan dengan para malaikat, amran min indina inna kunna mursilin. Sesungguhnya ketentuan-ketentuan itu datang daripada kami dan pasti kami akan mengutuskan. Kata Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah mentafsirkan ayat ini, dijelaskan dari Lauh Mahfuz kepada para malaikat pencatat perihal urusan 1 tahun dan ajal-ajal yang bakal terjadi tahun berkenaan. Rezeki-rezeki akan diturunkan pada tahun berkenaan, serta semua yang akan terjadi pada tahun berkenaan. Jadi nak katanya Lailatul Qadar adalah malam di mana 1 tahun diselaraskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan selaras sebenarnya, istilah tu tak kena. Allah menunjukkan maha pengetahuannya. Allah menunjukkan yang Allah Taala ni bukan buat ramalan macam makhluk, ma'adallah. Allah Ta'ala punya pengetahuan. Bila dia kata benda ni akan jadi, confirm jadi. Malaikat ya akan menyaksikan kekuasaan Allah, dan Allah Ta'ala tidak pernah menyalahi janji. Bila dia kata daun ni akan gugur pada tarikh sekian, di lokasi sekian, anda akan menyaksikan, wahai para malaikat, benarnya apa yang Allah Ta'ala jadikan. Okey, baik. Jadi nak katanya, kenapa Allah Ta'ala jadikan Lailatul Qadar sebagai waktu Quran turun? Ini kena fikir dengan menggunakan highly order thinking sikit. Malam Al-Qadar sudah lama ada. Ia adalah malam Allah Ta'ala bagi tahu para malaikat. Tiba-tiba, malam yang sama, yang setahun sekali, Allah Ta'ala pilih untuk turunkan Quran. Untuk turunkan Quran ke langit dunia, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan 5 ayat pertama suratul Alaq kepada sallallahu alaihi wasallam. Kenapa malam yang takdir ditentukan Al-Quran diturunkan? Ini mengajar kita, yang saya tak sempat nak berinteraksi lah. Ini mengajar kita Al-Quran, segala yang terkandung di dalam Al-Quran adalah penawar kepada manusia menghadapi segala takdir. Allah Ta'ala mengetahui apa akan jadi kepada kamu. Allah yang sama tidak membiarkan kamu. Dia menurunkan sesuatu yang bakal menguatkan kamu menghadapi takdir. Allahu Akbar. Ya, bukti yang paling jelas adalah sirah Nabi 23 tahun. Allah Ta'ala dah tahu apa akan jadi pada Nabi, tetapi Allah hanya menurunkan Quran bila apa yang Allah Ta'ala kata, apa yang dalam pengetahuan Allah terjadi. Turun 5 ayat. Sebagai contoh, seorang buta bertanya-tanya kepada Nabi ketika Nabi sedang berdakwah kepada pemimpin-pemimpin Makkah. Sejak azali Allah Ta'ala maha mengetahui ini akan terjadi. Tetapi Allah hanya menurunkan surah Abasa selepas peristiwa itu terjadi. Allah tidak turunkan Quran sekaligus. Allah Ta'ala menunjukkan bagaimana Quran dulu kenapa jadi 23 tahun? Sebab Quran hanya akan turun memberikan kekuatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bila terjadi sesuatu peristiwa dan cabaran. Bila sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah terjadi. Sebab itu kesimpulannya adalah Allah Ta'ala mengetahui apa akan jadi pada saya, pada anda. Dia sudah mengetahui apa akan jadi. Yang kita barangkali akan ada masalah kewangan, perintah kawalan pergerakan, kita tak boleh nak berniaga, kadang ada yang dibuang kerja. Allah Ta'ala maha mengetahui kita ada masalah barangkali dengan ahli keluarga, kita ada masalah dengan kita ada banyak masalah. Allah Ta'ala maha mengetahui. Dan Allah Ta'ala allamal Quran khalaqal insan allamahul bayan. Dia menurunkan Quran dengan maha pengetahuannya tentang masalah manusia. Lalu rugi dan malanglah orang yang bila hadapi masalah tertentu tidak merujuk Quran, ataupun tidak tahu nak rujuk kat mana dalam Quran yang ada kaitan dengan penyelesaian masalah dirinya. Allahu Akbar. So inilah hikmah Quran tidak turun pada malam yang lain. Ada banyak malam-malam yang hebat. Daripada 12 bulan. Tetapi Allah Ta'ala pilih malam Al-Qadar untuk diturunkan Quran. Dan angka yang menarik kebetulan.
Ya, kebetulan ada angka yang menarik dalam suratul Qadar. Ini bukan perkara yang anda bakal ketahui, adik-adik di UiTM Sabah serta barisan para pensyarah yang saya hormati, tetapi perkara yang sudah lama ya ditemui oleh salaf, yakni oleh para sahabat seperti Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Dengar, Ubay bin Ka'ab berkata, hadis riwayat Muslim, Sahih Muslim, kitab Salat Al-Musafirin. Saya terjemahkanlah, masa tak banyak. Wallahi alladhi la ilaha illa huwa innaha la fi Ramadan. Itu tak terjemah pun. Demi Allah, tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya Lailatul Qadar itu pada bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan. Jangan duk cari bulan lain. Okey. Wa wallahi inni la a'lamu ayya lailatin hiya. Dan wallahi, aku sangat mengetahui Lailatul Qadar itu bila kedatangannya. Hiya lailatul lati amarna biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha. Itulah dia malam yang sallallahu alaihi wasallam akan memerintahkan kami, seolah-olah ada penekanan. Nabi memberi penekanan agar membangunkan malam berkenaan. Hiya lailatun sabihati 27. Ini kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Malam 27. Beliau berkata, pendapat beliau, malam 27 Ramadan Al-Mubarak, dan beberapa para sahabat bersama dengan pendapat Ubay bin Ka'ab. Ya. Tetapi yang menariknya, ya, dinisbahkan kisah ini kepada Ibnu Abbas, wallahu alam. Analisis dilakukan oleh Ibnu Abbas, kenapa angka 27? Wallahu alam. Dinisbahkan kepada kisah ini kepada Ibnu Abbas, ya, barangkali ya, barangkali tidak. Kerana yang pertama, perkataan Lailatul Qadar ada 9 huruf. Lalu perkataan itu ada 3 kali. Maka 9 huruf darab 3, 27. Wallahu alam. Kebetulan. Yang kedua, Suratul Qadar ada 30 kalimah, seolah-olah menunjukkan 30 hari Ramadan. Dan ada 5 ayat, seolah-olah menunjukkan 5 waktu yang mesti diberi perhatian. 21, 23, 25, 27, 29. Witir. Tiba-tiba perkataan hiya yang merujuk kepada Lailatul Qadar adalah kalimah yang ke-27. Salamun hiya. Allah Ta'ala sebut Lailatul Qadar ayat pertama, Lailatul Qadar ayat kedua, Lailatul Qadar ayat ketiga. Tiba-tiba ayat yang kelima, Allah Ta'ala tak sebut dah Lailatul Qadar. Allah Ta'ala misterikan Lailatul Qadar. Allah Ta'ala meletakkan Lailatul Qadar di belakang. Tak nampak, yang nampak hanyalah hiya. Takdiruha, ya, takdiruha Lailatul Qadar. Jadi Allah Ta'ala sembunyikan perkataan Lailatul Qadar pada perkataan hiya yang merujuk kepada, ya, merujuk kepada Lailatul Qadar. Wallahu alam. Kebetulan, ya, ini adalah pendapat juga Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi hafizahullah, ya, sebagaimana ia pendapat Ubay bin Ka'ab, ya, imam tarawih pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab. Yang penting dengar elok-elok, jangan kita yang membataskan Lailatul Qadar adalah malam 27. Kita kena berpegang kepada hadis Nabi Sahih Bukhari, wa man yaqum lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang membangunkan malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan dengan penuh keinsafan, memohon istighfar kepada Allah, Allah ampunkan dosa-dosanya. Nabi tidak menyebut pada waktu bila. Maka pendapat-pendapat salaf tadi, ya, kita hanya jadikan sebagai penguat semangat kita, iaitulah kita akan melebihkan sedikit ibadah kita pada malam 27. insya-Allah mudah-mudahan semua dipilih Allah untuk dapat menghidupkan, ya, daripada isyak tarawih sampailah kepada fardu subuh malam 27 Ramadan nanti insya-Allah. Okey, selesai kita yang A, dan last sekali R. R adalah
Ar-Ruh. Ayat yang keempat di situ Allah Ta'ala menyebut tentang Jibril alaihi salam membawa turun bersama dengan para malaikat turun, tetamu yang sangat hebat yang menjadi tetamu kepada para rasul dahulu kala. Tidak ada rasul yang diturunkan wahyu, malaikat Jibril lah orangnya yang akan bersama. Allah Ta'ala memperkenalkan Jibril dalam suratul Qadar bukan dengan nama Jibril. Allah Ta'ala menyebut perkataan Ar-Ruh, dan di sini saya nak kita berhenti dengan teliti. Hikmah Allah Ta'ala tidak mengumumkan nama Jibril, sedangkan Allah Ta'ala menyebut nama Jibril dalam Al-Quran seperti dalam suratul Baqarah. Lalu kenapa tiba-tiba Allah Ta'ala tidak menyebut Rasul? Dalam surah Maryam Jibril disebut Rasul, dalam suratul Baqarah Allah Ta'ala sebut Jibril. Tiba-tiba dalam suratul Qadar dan beberapa surah yang lain, فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا. So Allah Ta'ala ada sebab menyebut ruh, kerana Jibril yang disebut Ar-Ruh membawa Al-Quran yang Allah sebut Ar-Ruh. Nak katanya kesan Quran yang disebut di dalam suratul Nahl, suratul Syura ayat 52, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. Quran Allah Ta'ala bagi nama kepadanya Ar-Ruh, sebagaimana juga suratul Nahl. Allah bagi nama lain kepada Quran sebagai Ar-Ruh. Dan kerana kehebatan Quran yang dinamakan Ar-Ruh dengan Jibril mendapat gelaran Ar-Ruh. Sebab apa? Jibril membawa sesuatu yang akan menghidupkan sesuatu yang mati. Ar-Ruh tu apa, tuan-tuan? Kita tak banyak ilmu tentang Ar-Ruh. Kita tak banyak pengetahuan tentang Ar-Ruh, melainkan sedikit yang Allah Ta'ala beritahu. Yang pasti, Ar-Ruh adalah apabila ditiup masuk kepada Adam, malaikat sujud. Betapa besarnya Ar-Ruh. Apabila ada dalam tubuh kita, ia asbab malaikat datang. Bukan sujud, tetapi memuliakan anak-anak Adam yang terkesan hatinya dengan Ar-Ruh, Al-Quran yang menghidupkan hati yang mati. Ruh bila masuk ke dalam tubuh manusia yang mati, sebagaimana mukjizat Nabi Isa bin Maryam, sebagaimana apa yang terjadi pada zaman Baqarah, pada zaman Nabi Musa alaihi salam, di mana pukulan lembu daging yang sudah tiada itu, yang sudah mati itu, telah menghidupkan satu orang lelaki. Lalu di hadapan mata manusia, ruh bila ditiupkan, hatta burung daripada tanah liat, Nabi Isa tiup dengan izin Allah. Nabi Isa menyebut Allahu Akbar, burung bila ditiupkan ruh hidup dan bergerak. Manusia sepatutnya bila baca Quran berlaku pergerakan, berlaku kehidupan. Bayi bila bernama alaq, bila menjadi zigot, bila menjadi embryo fetus, bila ditiupkan roh, dia bukan setakat hidup, dia berlaku pergerakan. Itu tanda dia hidup, bayi itu. Kalau tak berlaku pergerakan, kena rasa bimbang. Dan perkembangan, jadi 9 bulan. Pergerakan dan perkembangan. Lalu tanya kita, sudah 20 lebih juzuk Quran kita baca, ada tak berlaku kehidupan? Dan macam mana nak ukur hati saya hidup ke mati? Ada tak berlaku pergerakan daripada keadaan yang kurang baik, kita punya perangai kepada perangai yang lebih baik? Ada tak berlaku perkembangan, pertambahan amal yang kita lakukan? Atau sama sahaja dengan perangai kita sebelum Ramadan? Jadi itulah qadar, iaitulah Quran itu menakjubkan. Adanya pengulangan penuh hikmah perkataan Al-Qadar kerana adanya 3 makna. Detik penurunan Al-Quran penuh hikmah, Allah Ta'ala pilih pada malam Al-Qadar, malam ditentukan takdir. Dan angka yang menarik menurut Ibnu Abbas dan Ubay bin Ka'ab, dan ruh Al-Quran. Kesimpulannya, apabila kita nak baca Quran, kita kena iktiraf bahawasanya ada benda mati dalam tubuh kita. Bukan otak, bukan tubuh, tapi hati. Sebelum kita nak baca Quran, kita kena iktiraf bahawasanya ada benda mati dalam tubuh saya. Sebab tu Allah menamakan Quran Ar-Ruh, dan sebab itu Allah menamakan malaikat yang bawa Quran Ar-Ruh.
supaya kita memahami bahawasanya zaman kita hidup sekarang, anak-anak semua, para pelajar, mahasiswa semua hidup yang hanya mementingkan kebendaan. Lalu ramai boleh jadi cemerlang, ramai boleh jadi cantik, ramai boleh jadi kaya, tetapi hati mereka mati. Ya, hati mereka mati. Lalu Al-Quran sepatutnya memberikan kehidupan kepada hati yang mati. Dan apakah kayu ukur hati mengalami kehidupan? Adanya perkembangan amalan, adanya pertambahan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira itu sahaja untuk perkongsian mengenai 5 kehebatan dalam suratul Qadar. Seandainya ada soalan di rakan-rakan FB, boleh ajukan insya-Allah. Kembali kepada ustazah, silakan ustazah. Ya.